kita takut ramai yang tak tahu, yang mungkin sebenarnya nama je orang Malaysia tapi Melaka pun tak tahu. Bila tanya Melaka kat mana? Oh, Melaka dekat bawah Kelantan cikgu. Tepuk karang. Oh, kat Melaka kat mana? Dia dekat atas Sabah cikgu. Nampak sangat geografi kantoi. Jangan jangan. Okey, jangan. Ada yang macam tu tahu. Melaka kat mana? Melaka dekat bawah antara Perlis dengan Kedah. Kau tengok peta mana ni? So kena hati-hati. Okay, kita kena tahu kat mana sebenarnya Melaka ni. Okay, so Rafi Airline. Terima kasih banyak. Okay, so kita sekarang berada di atas dan kita lihat inilah dia peta Malaysia. Dan kita nak tengok yang manakah Melaka. Nampak tak di sini? Okay, ada tulis Melaka. Malacca, Melaka. Dan kalau kita lihat Melaka ini, okay, dia terletak di tengah-tengah antara laluan antara China di sebelah kanan ni, China di sebelah kanan dan India di sebelah kiri. Jadi so kalau kita lihat, kalau mereka nak berdagang, naik kapal mesti lalu Selat Melaka. So lalu Selat Melaka ini mesti lalu negeri Melaka. So inilah dia di negeri Melaka. So Melaka tak besar mana pun. Melaka tak besar mana pun. Cikgu rasa ramai kat sini ada orang Melaka. Kalau tak silap cikgu, ramai orang Melaka kat sini. Siapa yang orang Melaka? Say hi. Boleh say hi orang Melaka? Sarah orang Melaka ya. Sarah orang Melaka. Ya, okey. Baik. So dia orang kata, okey, ada pertanyaan, apa itu selat? Okey, selat ini, inilah dia, Selat Melaka. Selat ini sebenarnya ialah laluan, laluan air yang sempit. So laluan air yang sempit itu dipanggil selat. Selain daripada Selat Melaka kat sini, kita ada satu lagi selat di sini, iaitu di antara Johor dengan Singapura, iaitu Selat Tebrau. Di sini ada satu laluan yang sempit ini dipanggil Selat Tebrau dan juga Selat Johor. Jadi di sini dipanggil Selat Melaka, laluan yang sempit. Dan kalau kita tahu bahawa inilah laluan perdagangan yang utama, iaitu Selat Melaka. Dan di sinilah dulu pada tahun 1400 dan 1500 Melaka sangat terkenal. Di sinilah Melaka itu. Dan di manakah tempat yang benar-benar bersejarah, iaitu di sini. Iaitu yang ada kota Formosa, kemudian di sini ada muara Sungai Melaka, tempat di mana kapal-kapal berlabuh. Okey, laluan tu sempit, macam mana kapal besar boleh masuk? Vinner version, walaupun nama dia laluan sempit, tapi tak adalah kapal tu sebesar selat. Kau ni biar betul, kan? Kau tengok kapal ni Okey. Okey, dia walaupun sempit, imagine kita tengok di sini ya. Okey, walaupun dia sempit, tetapi jangan main-main. Sempit-sempit pun luas ni. Korang tengok Melaka ni kan. Okey, agak-agak korang manakah agaknya yang paling rapat di antara Sumatera dengan Malaysia, iaitu di Melaka ni lah. Yang mana? Ini yang paling dekat. Berapa jarak dia? Kita tengok daripada sini Melaka ni, sampailah ke sini. Berapa kilo ni? 50 kilometer je. 52.99, 53 lah. Tapi walaupun dia 53 kilometer, tapi maknanya jauh lah. Mana ada kapal sebesar 1 kilometer? Gila apa? Tak ada kan? Kapal tak ada sebesar 1 kilometer pun. Kan? Jadi walaupun sempit, tapi masih boleh menjadi laluan kapal. Okay. Dan kalau kita lihat, Melaka ni sangat strategik kerana kalau katakan ada tsunami, macam Aaron kata ada tsunami kan, tsunami akan datang daripada daripada kawasan sini, iaitu daripada kawasan kepulauan di sini sampailah ke sini. Jadi ini kawasan-kawasan tsunami, di mana air laut itu akan dia menghentam Sumatera dulu. So Melaka selamat.
Ada Sumatera tak kena tsunami? Ada. Dulu tahun 2004 kan Aceh, bandar Aceh pernah menjadi musnah akibat daripada kita kata sebagai akibat daripada tsunami. Bandar Aceh ni pernah kena. Dan even Kedah pun dengan Penang pun pernah kena tsunami. Sebab air ombak tu datang daripada Lautan Hindi, tapi tak kena Melaka. Tak kena Melaka. Jadi sebab apa? Sebab Melaka terlindung. Okay. Yes. Jadi itulah, di manakah Melaka, di situlah Melaka. Okay. Jadi cukup. Kita dah berjalan, dah tengok Melaka kat mana. So sekarang baru kita akan meneruskan pembelajaran kita, okay, iaitu berkaitan bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Baik. Cikgu rasa kita pernah belajar tentang Melaka ini pada sekolah rendah dulu. Kalau tak silap cikgu darjah 5 ke darjah 6. Iaitu kita belajar tentang siapa yang membuka Melaka, iaitu Parameswara. Yes, tahun 5. Iaitu Parameswara. Kita tahu berjaya memilih lokasi yang sesuai untuk mengasaskan kerajaan. Jadi sebab itulah Melaka muncul sebagai kerajaan yang unggul di alam Melayu. Dan pemilihan lokasi yang strategik oleh Melaka, kalau kita lihat di sini, iaitu yang pertama sekali kerana Melaka ini ada laluan perdagangan. So kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama antara timur dengan barat ini membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Kalau daripada China, kapal-kapal daripada China akan singgah ke Melaka dulu. Kemudian daripada India pula datang ke Melaka dulu. So mereka akan bertemu di Melaka, kemudian mereka boleh berjual beli di Melaka. Kemudian mereka boleh balik masing-masing ke negara asal. So tak perlu pedagang India pergi ke China, pedagang China pergi ke India. Jauh sangat. Jumpa kat tengah-tengah. Kat mana? Melaka. You see? Nampak tak? Jadi itulah kelebihan Melaka sebagai laluan perdagangan. Yes. Yang kedua, sebab bentuk muka bumi. Melaka ni mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau, sesuai dijadikan benteng pertahanan dan menjadi panduan kapal dagang. Itu juga kita telah bincangkan, iaitu bentuk muka bumi itu bukit bukau di Melaka ya. Jadi sukar untuk orang-orang daripada Pahang, daripada atas untuk menyerang Melaka sebab kawasan berbukit bukau. Kemudian bukit bukau itu digunakan untuk panduan kapal dagang. Ya, betul. Ada orang main mercun dekat rumah cikgu. Ya, dekat luar tu. Biarlah mereka bermain mercun. Mana tahu mereka boleh berlatih untuk pergi ke Gaza. Membebaskan Palestin. Biar. Biar. Kan boleh berlatih. Sekarang ni ramai yang berlatih. Main PUBG. Konon-kononnya kalau menang kat PUBG maknanya boleh lah. Pergi ke Palestin, berjuang untuk Palestin. Kan? So cikgu tahu ramai kat dalam ni yang main PUBG ni. Kan? Dah agak dah. Okey. Baik. So nombor 1 laluan perdagangan, nombor 2 bentuk muka bumi. Okey. Betul. Yang ketiga, benteng pertahanan. Di mana kalau kita lihat pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisir pantai menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Pokok bakau tu macam mana? Yang macam tu lah. Yang kalau kita tengok tu ini pokok bakau. Yang sebelah ni, ini pokok bakau. Kalau dah pokok dia macam ni, macam mana kapal kalau kapal musuh nak mendarat, macam mana? Takkan nak pijak selut ni, kaki tenggelam. Kan? Jadi kegunaan pokok bakau ialah kalau katakan kapal dagang datang ataupun kapal musuh datang, dia akan menyerang daripada tepi. The problem is kat tepi-tepi Melaka tu, pinggir laut Melaka tu penuh dengan pokok bakau. So diorang tak boleh mendarat. Mendarat kat tepi. So mereka mau tak mau kena mendarat berhadapan dengan pelabuhan. Kalau berhadapan dengan pelabuhan Melaka, confirm lah kena serang balik dengan tentera-tentera Melaka. You see? Jadi itulah kegunaan pokok bakau. Macam dinding. Kan? Pantai kan ada 2 jenis, iaitu pantai yang berlumpur dan pantai yang berpasir.
Kalau pantai berpasir, senang untuk musuh mendarat dan turunkan tentera, betul. Tapi bila pantai pokok macam ni, pokok bakau, macam mana musuh nak turun? Penuh dengan macam perisai. Yes, betul. Zaman sekarang guna apa? Zaman sekarang guna ni lah radar ke, dan juga benteng-benteng pertahanan seperti kapal-kapal tentera laut. Itulah kegunaan dia. Baik. Ya, guna pakcik guard. Tak payah. Pakcik guard pun tidur selalu. Okey, baik. Soalannya. Okey, fakta yang keempat. Terlindung daripada angin monsun. Kita dah bincangkan tadi, iaitu muara sungai yang terletak di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. So, keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Iyalah. Okey, kalau tengok bentuk muka bumi tu, kita tahu kan angin monsun ada dua, iaitu angin monsun dan angin monsun apa? Ini geografi ni, sebab cikgu ajar geografi angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Yes. Okey. Okey, yes, betul. Okey, Fatini ada bertanya pada cikgu. Cikgu, guru sejarah sekolah saya minta buat nota bab 3. Bolehkah saya guna nota cikgu? Subhanallah. Bagi cikgu apa? Silakan. Silakan. Tiru je. Itulah kegunaan nota-nota cikgu. Ya, kalau katakan ada cikgu-cikgu kamu, okey, nak kata, okey, kamu semua buat nota. Alamak, tak tahu ni macam mana. Sila ambil. Gunakan cikgu punya nota. Silakan. Okey, gunakan. Silakan. Tak ada masalah. Okey. Sharing is caring. Ya, betul. Sharing is caring ya. Bab nota memanglah sharing is caring kan. Bab duit pun sharing is caring. Okey, kalau bab kawan, sharing is not caring ya. Baik. Saya minta buat PowerPoint. Okey. Boleh. Baik. Kita nak lihat apakah faktor-faktor kegemilangan. Okey. Macam mana Melaka ni boleh gemilang, boleh cemerlang, boleh hebat. Kita nak lihat. Iaitu yang pertama sekali sebab raja dia. Kepimpinan raja dia. Raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tertinggi. Dan kalau kita lihat raja dia, Raja-Raja Melaka ni kebiasaannya keturunan Raja Palembang. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin pemerintah Melaka sebenarnya berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang. Yang dikatakan bersusur galur, maknanya yang ada kita kata sebagai keturunan ke atas bersambung dengan Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ni adalah raja yang hebat, di mana dia telah menakluk hampir 1/3 bumi suatu ketika dahulu. Raja Iskandar Zulkarnain ni jadi susur galur ini telah memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka. Saya tak boleh dengar suara cikgu. Anyone here ada yang tak dengar tak suara cikgu? Ada masalah tak? Dengar. Dengar je okey, mungkin lag ataupun kamu mungkin boleh tukar setting di audio tu ya. Okey, baik. Itu keturunan Raja Palembang. Kemudian raja pula fungsi dia bagus tau, iaitu dia menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Maknanya bila rakyat Melaka kat dalam negeri Melaka tu semua kata apa tahu? Semuanya kita kena bersatu padu atas bawah pemerintahan sultan. Kita bersatu padu kerana adanya sultan yang sama. Kita menikmati kemakmuran kerana sultan yang sama. Itu fungsi raja. Raja sebagai satu simbol. Keturunan Sulalatus Salatin itu sebenarnya adalah buku, sejenis buku. Dia bukannya dia bukannya keturunan. Yang keturunan tu Iskandar Zulkarnain. Sulalatus Salatin ialah buku, ya. Buku yang mencatatkan pemerintah Melaka tu keturunan apa. Buku. Asyik confuse. Okey, baik. So, selain daripada itu, raja juga adalah ketua angkatan tentera, mengetuai hubungan diplomatik,
menyelaraskan kegiatan ekonomi dan menjadi ketua agama Islam. So raja banyak fungsi dia, hebat raja. Kan. Ya. Kemudian daulat dan alat kebesaran. Raja juga dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka. Serta pelbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat istana dan alat kebesaran diraja. Berperang kat luar ni. Okey, baik. Daulat ialah kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. No. Sebab itu kalau kita jumpa sultan kan, kita kata apa? Daulat tuanku. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita kata apa? Kuasa yang tertinggi oleh tuanku kepada kami. Tuanku perkataan asalnya apa? Tuan aku. So tuan aku jadi tuanku. Maknanya kita akui bahawa raja itu adalah tuan kepada kita semua. Okay. Daulat tuanku iaitu kuasa tertinggi oleh tuan terhadap kami. Kuasa tertinggi. Kita akui dia ya. Yes. Dan kemudian kita tahu bahawa raja-raja ini ada alat kebesaran. Alat kebesaran seperti apa? Ada cap moho, ada nobat, ada keris, ada lembing, ada mahkota. So alat kebesaran ni digunakan semasa upacara istiadat pertabalan, perkahwinan dan kemangkatan diraja. So konsep daulat, adat istiadat dan alat kebesaran inilah menjadikan raja ada kedudukan yang tinggi dan istimewa. Berperang lagi. Okey. Okey, baik. So, kenapa cikgu kalau perang saya kenapa cikgu relax? Relax lah kan. Okey. Baik. So itu daulat dan alat kebesaran. Baik, seterusnya kewibawaan. Raja memiliki ciri-ciri kepimpinan seperti apa? Raja tu adil, berwibawa, mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. So rakyat ataupun raja dia memerintah berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. So antara sultan yang terkenal ialah Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah, iaitu pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Dan Sultan Mansur Shah pernah menasihatkan puteranya Sultan Alauddin Ryad Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat. So kalau kita nak lihat sendiri, susunan raja kalau kamu nak ingat susunan raja tak banyak. Antara sultan yang terkenal, nama sultan-sultan Melaka bermula dengan Parameswara. Kemudian apabila Parameswara masuk Islam, dia telah menggunakan nama Sultan Iskandar Shah. Okey, Iskandar Shah. Kemudian disusuli pula dengan Sultan Megat Iskandar Shah. Okey. Iskandar Shah. Kemudian juga ada lagi sultan yang seterusnya. Okey, mula-mula dengan Parameswara, kemudian dengan Sultan Megat Iskandar Shah dan ada seorang lagi sultan yang cikgu tak ingat nama dia, dan seterusnya dengan Sultan Sultan Muzaffar Shah. Okey. Diikuti dengan Sultan Mansur Shah. Okey, diikuti seterusnya iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, dan diakhiri dengan Sultan Mahmud Shah. So ini antara kita kata 4 orang yang terakhir ni memang terkenal lah. 4 orang terakhir ni memang terkenal. Sultan Muzaffar, Mansur, Alauddin Ryad Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Itu yang terkenal lah. So banyak dalam sejarah menulis tentang raja-raja ini, iaitu sultan-sultan inilah. Okey, baik. Sultan Mahmud memerintah Melaka sejak dia kecil lagi? Tidak. Okey, Sultan Mahmud Shah sebenarnya memerintah apabila cukup usia dia matang. Mungkin Sultan Mahmud yang kamu cakap ini adalah sebenarnya adalah Sultan Mahmud yang memerintah negeri Johor. Ingat
Sultan Mahmud ni ada 3 orang. Sultan Mahmud Shah Melaka, Sultan Mahmud Shah di Johor ada 2 orang. Sultan Mahmud. Jadi mungkin yang dimaksudkan Sultan Mahmud yang memerintah Melaka sejak kecil tu adalah Sultan Mahmud yang telah mangkat di Julang. Yang telah mangkat di Julang. Itu ada cerita dia. Kalau nak tahu cerita tu, kita kena nanti masuk bab 6. Iaitu Kesultanan Johor Riau. Itu nanti kita tengok. Alright. Yes. So itulah kerana kepimpinan raja. Yang kedua iaitu kita ada Melaka ni ada sistem pentadbiran bagus. Iaitu kalau kita lihat Melaka ni dah ada sistem pentadbiran di mana kalau kita lihat sistem pembesar 4 lipatan. Iaitu Sultan akan dibantu pembesar berempat seperti pembesar berempat, berlapan, 16 dan 32. Maknanya dia 4 lipatan. 4, 8, 16, 32. So dia ikut susunan tu. Dan pembesar berempat ini adalah pembesar-pembesar yang terkenal itu. Iaitu Bendahara Temenggung, Laksmana dan juga penghulu bendahari. Yes. Itu pembesar berempat. Dan mereka membantu sultan dalam mentadbir kerajaan. So kalau kita lihat di sini, antara tugas pembesar adalah seperti menjaga keamanan, kemudian mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah, kemudian membekalkan tenaga tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Maknanya ada 2 sistem kat sini, kena ingat iaitu ada sistem serah dan satu lagi ada sistem kerah. Sistem serah maknanya serahkan sedikit amount untuk sebagai membayar cukai. Dan kalau sistem kerah menyumbangkan tenaga, mengerahkan tenaga untuk kerajaan. So itu dipanggil sistem kerah. Ada 2 sistem sistem serah, sistem kerah. Serah itu bagi wang lah, betul. Dan kalau kita lihat di sini, pemerintah Melaka mengurniakan kawasan khas kepada pembesar sebagai tanda untuk mendapatkan sokongan bagi mewujudkan pentadbiran mantap. Kalau untuk pembesar berempat, kawasan yang diberikan kepada Bendahara Temenggung, penghulu bendahari itu, kawasan itu dipanggil kawasan pegangan. Kemudian kalau kawasan pembesar-pembesar jajahan dan daerah, kawasan itu dipanggil kawasan pemakanan. Ini beza dia. Kalau untuk pembesar berempat, kawasan pegangan. Kalau untuk pembesar-pembesar lain, itu dipanggil kawasan pemakanan. So pembesar dibenarkan mengutip cukai dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti ataupun yuran. Itu memanglah. Sampai sekarang pun ada, iaitu kita bayar cukai pendapatan. Ibu bapa kita bayar cukai pendapatan, itu dipanggil cukai lah. Sama. Memang sama. So ini susur galur dia. Sultan, pembesar berempat. Inilah dia pembesar berempat. Bendahara. Kenapa pemakanan? Kerana di situlah mereka mengutip hasil untuk makan. Itu Aaron . Baik, bendahara dia adalah menteri utama, penasihat raja, menteri utama, ketua turus angkatan perang, ketua hakim dan pemangku sultan. Kalau sultan tak dekat dalam negeri, dia akan gantikan sultan untuk memerintah sekejap. Kalau zaman sekarang, bendahara ini sama seperti perdana menteri. Bendahara tu sama macam perdana menteri. Senang je. Bendahara adalah kita kata macam perdana menteri. Dia akan menasihati sultan, dia jadi menteri yang utama, dia menjadi ketua hakim, dia menjadi pengganti sultan untuk sementara waktu. Kalau nak ingatlah fakta-fakta yang mudah. Seperti penasihat, menteri utama, kemudian ketua hakim dan pemangku sultan. Bayangkan dia seperti Perdana Menteri. Apa yang Perdana Menteri buat? Itu cara yang paling senang. Baik. Kemudian kita lihat yang sebelah ni iaitu
penghulu bendahari. Penghulu bendahari, kita tahu kan tugas bendahari kat sekolah. Tugas bendahari kat sekolah apa? Kutip duit kan? Bendahari kelas kamu kutip duit semua kan? So bendahari banyak, okey, banyak dalam Keseluruhan Melaka, tapi ada seorang yang dipanggil katakan sebagai penghulu ataupun ketua bendahari. Dialah yang akan ya betul, pemungut hasil atau ufti, ketua segala bendahari dan ketua urus setia istana dan ketua bagi syah bandar. Dia ketua lah yang kutip duit. Kalau zaman sekarang, penghulu bendahari ini sama seperti Menteri Kewangan. Menteri Kewangan. Kalau bendahari di kelas kamu memang selalu perempuan. Tapi zaman Melaka dulu, penghulu bendahari ni lelaki. Lelaki. Alright. Baik. Temenggung. Temenggung pula adalah ketua polis. Ketua polis dan juga kita kata sebagai ketua penjara dan penguasa bandar dan kaunter Melaka, pegawai protokol istana. Kalau orang nak jumpa Sultan, Temenggung yang akan ajar. Okey, kalau nak jumpa Sultan, kena berjalan sikit 7 langkah, ampun tuanku. Kemudian jalan lagi 7 langkah, duduk, ampun tuanku. So dia ajar protokol istana. Siapa yang ajar? Temenggung. Temenggung yang ajar. Dan juga Temenggung adalah hakim di darat. Hakim ya. Ya, kalau tak ikut langkah boleh dikatakan sebagai durhaka. Maknanya tidak ada adab, tak sopan. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Yes, dan yang terakhir Laksmana. Laksmana ialah ketua angkatan laut, pengawal peribadi raja, maknanya bodyguard raja. Ketua duta, ketua utusan ke negara luar dan juga hakim di laut. Laksmana ni, okey, kita katakan ianya wujud kerana apa? Kerana Laksmana ini wujud kerana adanya hang tuah. Bila ada hang tuah, Sultan pada waktu itu iaitu Sultan Mansur Shah telah mewujudkan jawatan Laksmana. Sebab itu Laksmana yang pertama ialah Laksmana hang tuah. Sekarang ni Temenggung sama dengan siapa? Ada yang bertanya. Temenggung ni sama seperti Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara. Yes. Ketua Polis Negara. Kalau Laksmana, okey, dia sama seperti siapa? Kalau Laksmana kita katakan dia sama seperti ketua, kita kata okey, Panglima. Panglima Angkatan, okey, Angkatan Laut. Angkatan Laut Diraja Malaysia. So dia Panglima Angkatan Laut Diraja Malaysia. Yes. Spesifiknya Panglima Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia lah. So itu jawatan 4 pembesar yang utama. Okey. Baik. Sistem undang-undang, okey, kamu kena ingat di sini, okey, ada 3 undang-undang. Cikgu, udara tak ada ke? Tak ada. Zaman tu tak ada udara lagi, pandai. Tak ada tentera udara. Baik. Undang-undang di Melaka. Bagaimana undang-undang di Melaka? Undang-undang di Melaka terbahagi kepada 3. Okey, 1, 2 dan juga 3 di sini. Iaitu apa? Hukum Kanun Melaka. Okey, iaitu hukum kita kata ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, mengandungi 44 fasal ataupun 44 perkara berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar, berkaitan hukum Islam, tentang jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan, dan hukum Kanun Melaka telah mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Itu hukum Kanun Melaka. Dan hukum Kanun Melaka banyak diamalkan di negeri Melaka itu sendiri. Tetapi kalau di laut, mereka menggunakan Undang-Undang Laut Melaka, di mana undang-undang ini bertujuan untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-undang ini mengandungi 25 fasal ataupun 25 perkara tentang peraturan di laut, tertib berniaga, cara-cara berjual beli,
tanggungjawab nakhoda. Kalau siapa yang tak tahu, nakhoda ni ialah kapten kapal. Macam Kapten Jack Sparrow itulah. Macam Kapten Jack Sparrow tu, itulah nakhoda, kapten kapal. Kan? Anak kapal, orang-orang Kiwi dan juga Syah Bandar. Kiwi ni ialah kita kata petugas-petugas kapal. Ya, sebenarnya dia muncul lambat. Yes. Undang-Undang Laut Melaka dibuat semasa zaman Sultan Mansur Shah, Mahmud Shah, iaitu sultan yang terakhir. So, undang-undang ini telah menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan lancar dan adil. So, kalau kamu nak bezakan apa beza Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka sebenarnya dibuat di darat untuk negeri Melaka itself. Tapi kalau Undang-Undang Laut Melaka adalah undang-undang di atas laluan Selat Melaka tadi. Di atas laut lah. Itu dipanggil, sebab dipanggil Undang-Undang Laut Melaka. Dan kita ada satu lagi di Melaka, iaitu Undang-Undang Adat. Undang-Undang Adat, dia menggunakan, Melaka banyak menggunakan adat Temenggung yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan, dan adat ini berkaitan sistem pemerintahan, perwarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan, berkaitan dengan sistem penggantian sultan, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Betul. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja, membolehkan sistem pewarisan takhta berlaku secara teratur. Maksudnya di sini, kalau kamu nak tahu, dua undang-undang yang di atas tu ya, Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka, kedua-dua undang-undang ini ada buku. Ada buku Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Tapi adat Temenggung tak ada. Sebab adat Temenggung ialah undang-undang tidak bertulis. Kalau Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka, itu adalah undang-undang bertulis. Itu beza dia. Undang-Undang Malaysia siapa buat? Undang-Undang Malaysia dibuat di Parlimen. Undang-Undang Malaysia dibuat di Parlimen. Sebagai contoh, macam kita tengok Undang-Undang COVID-19. Kita tahu kan, COVID-19, kerajaan telah melancarkan SOP. So, jaga jarak, kemudian tak boleh rentas negeri, kemudian juga kena wajibkan pakai mask. Kalau tak pakai mask, tak jaga jarak, boleh didenda RM5,000 hingga RM10,000. Betul kan? So, siapa yang buat undang-undang itu? Parlimen. Bila mereka buat? Mereka pada awal dulu, mereka telah bincang, COVID-19 dah datang, dah menyerang negara kita, apa yang kita kena buat? Kita kena buat SOP begini. Kalau ada orang langgar macam mana? Kalau ada orang langgar, kita akan kenakan hukuman. Hukuman dia apa? Inilah dia hukuman dia. Diorang dah bincang-bincang macam, RM5,000, RM20,000. So mereka dah bincang kat Parlimen, dan raja-raja ataupun agung telah luluskan undang-undang itu. Bila agung luluskan, maka undang-undang itu boleh diguna pakai di seluruh Malaysia. So siapa yang buat undang-undang? Parlimen. Boleh faham bukan senang-senang nak buat undang-undang, bukan senang. Dia ada proses dia. Baik. Kemudian aspek kegemilangan. So kita nak lihat bahagian yang kita kata, mungkin kita lihat bahagian yang terakhir kot untuk malam ini, sebab kalau tak silap cikgu, kalau tak silap cikgu, untuk bahagian Kesultanan Melaka ni kita akan bahagikan dia kepada dua kelas. Kelas hari ini dengan kelas seterusnya, sebab dia luas. So kita tak boleh padatkan semuanya, nanti karang korang tak faham. Kan. So kita pergi go slow. Ingat dalam kelas cikgu, matlamat dia apa? Matlamat dia kita faham dulu. Kalau tak faham, tanya. Faham dulu, kemudian barulah kita mahirkan dengan cara menjawab soalan, dan akhir sekali bila dah faham, mahir, kita akan skor sejarah. Kita akan skor sejarah. Alright. Baik. So, kita sambung sikit lagi, iaitu berkaitan dengan aspek kegemilangan. Baik. So, kita lihat kegemilangan Melaka.
Bagaimana gemilangnya Melaka ni? Ya Allah, gemilang. Iaitu kalau kita lihat di sini cara pembentukan empire dia. Mula-mula Melaka ni dulu besar kerana penaklukan. So bila mereka menakluk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan taklukan Melaka dulu adalah seluruh semenanjung tanah Melayu dan kawasan taklukan di Sumatera iaitu Siak, Rokan, Kampar dan Rupat. Tu semua dulu adalah Melaka. Bagaimana diorang luaskan, diorang menjajah. Mereka menjajah ataupun menakluk. Kemudian yang kedua, perkahwinan antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. So bila berkahwin, mereka ataupun Melaka mendapat kawasan-kawasan baru. Sebab itu kahwin tu digalakkan. Sebab bila berkahwin tu akan menambahkan kekayaan. Yes. Akan menambahkan kekayaan. Betul. Sebab itu kan kata kunci bagi cikgu kalau kamu nak kaya, kahwin. Tapi bukan sekarang lah. Tunggulah kau dah besar. Ini kecil-kecil lagi nak kahwin. Dah, bukan sekarang. Kan? Tak boleh. Sekarang tak boleh. Kan? Tudung pun pakai sengit lagi. Kan? Apa yang lelaki tu gosok baju pun tak reti lagi nak kahwin. Tak. Kan? Okey. Tudung pun sengit. Tudung tak jadi. Apa dah. Kan? Nah, single. Okey. Baik. Tak nak. Okey. Baik. So, perkahwinan kita lihat mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Dan juga contohnya perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Majapahit iaitu Raden Galuh Cendera Kirana menyebabkan pengaruh Melaka semakin meluas. Okey, kalau katakan Raden, ada yang tanya tadi, Raden tu apa cikgu? Raden tu adalah keturunan diraja bagi negeri, bagi kawasan Indonesia. Raden ni maknanya keturunan raja bukan calang-calang tau Raden-Raden ni. Keturunan macam kita sekarang ni tengku-tengku lah kalau di Malaysia. Tengku-tengku. Okey. Baik. So, itu cara yang kedua iaitu perkahwinan. Nampak ni? Perkahwinan sebelah kanan. Sebelah kiri tu adalah kita kata sebagai penaklukan oleh perempuan. Okey, baik. Baik, dan satu lagi iaitu naungan. Naungan ni unik. Naungan ini unik. Kalau kita lihat terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung. Maknanya rela duduk di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Sebab Melaka tu terlalu besar. Jadi raja yang berada di bawah naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka. Antara kerajaan yang rela bernaung itu adalah seperti Lingga, Patani dan juga Kedah. Hebat dia orang. Kan. Sebab itu bila kita fikirkan, cikgu, kenapa Melaka dia nak besarkan empire dia? Kenapa nak besarkan lagi? Hebat sangat ke? Bagus sangat ke? Apa bagusnya kalau besarkan empire? Okey. Kalau besarkan empire, banyak keuntungannya. Iaitu yang pertama dari segi politik. Okey. Iaitu kalau kita lihat dari segi politik, dapatlah luaskan wilayah dan jajahan takluk. Dan ini akan kita dapat mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk tadi. Dan menyekat pengaruh kuasa-kuasa yang lain yang sama-sama kawasan atau serantau seperti kita boleh menyekat pengaruh Siam, Majapahit dan Pasai. Kalau kamu perasan tadi, apabila Sultan Mansur Shah berkahwin dengan Puteri Majapahit, dulu Majapahit adalah musuh Melaka. Tapi bila berkahwin, maka Majapahit telah menjadi rakan. Nampak tak? Jadi boleh menyekat pengaruh kuasa lain dan juga membuat hubungan baik. Itu bagusnya. Luaskan kuasa tu. Kemudian dari sudut ekonomi, bila Melaka menjadi luas, Melaka akan menerima pelbagai hadiah
dalam bentuk wang, emas, timah dan bantuan ketenteraan, mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus, biji timah, dan Melaka secara automatik telah menguasai perdagangan di Selat Melaka, sebab semua negeri-negeri yang ada di sini seperti kalau kita lihat seperti Asahan, Siak, Seri Indrapura, semua bertumpu kepada Melaka. Indragiri, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Perak, Kelantan, Terengganu, semua refer kepada Melaka. Jadi di sini kita lihat bahawa Melaka telah meluaskan empayar. Maknanya tu dulu semua dipanggil Melaka. Sekarang Melaka kecil je kan. Cikgu, Malaysia berada dalam naungan US. Tidak juga. Sebenarnya Malaysia mendapat perlindungan daripada PBB. Iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi jangan risau, kita bukan di bawah US so di bawah PBB. Yes. Sama je semua agenda Yahudi, lebih kurang je tu. Dari sudut sosial pula, bila Melaka menjadi besar macam tu, maka ada gabungan budaya tempatan, iaitu budaya daripada Arab, India, Cina dan alam Melayu, dan wujudlah masyarakat majmuk. Contoh macam negara kita, kalau kamu tengok negara kita, orang Melayu makan yong tau fu. Itu yong tau fu makanan Cina. Kan? Kemudian pagi-pagi sarapan roti canai, thosai, itu makanan India. Orang India dan Cina pagi-pagi ada makan nasi lemak. Itu makanan Melayu. So kita telah asimilasi budaya. Kita telah menyerap budaya-budaya semua kaum menjadi satu budaya. Malah di Melaka pun sendiri kalau kita lihat adanya suku kaum Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya. So itu adalah kita kata sebagai Baba dan Nyonya itu adalah kita kata asimilasi gabungan suku kaum Cina dengan orang Melayu. Yahudi pernah berdagang dengan Melaka ke? So far tak pernah dengar lagi. Yang ada Portugis lah. Itu je. Baik. Kemudian kita lihat dari sudut agama. Agama, kalau kita lihat dengan agama maka Melaka telah mendorong. Betul. Baik. Mendorong usaha penyebaran agama Islam, dan Islam telah berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani. So, maknanya kalau kita lihat, kalau soalan ada tanya apakah kepentingan pembentukan empayar, so kita boleh lihat daripada 4 sudut, iaitu kepentingan pembentukan empayar dari sudut politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Baik. Boleh bertahan lagi sikit lagi. Macam dah tepu dah ni. Dah tepu dah ni. Baik. So, kesimpulannya, apa yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar sikit-sikit ya, jangan banyak-banyak. Baik, apa yang kita belajar pada hari ini iaitu kita belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, lokasinya. Iaitu laluan perdagangan, bentuk muka bumi, benteng pertahanan, terlindung daripada angin monsun, bermakna Melaka tu sangat strategik. Itu bagus. Baik Nadine. Kemudian yang kedua, kenapa dia gemilang? Kepimpinan raja, raja yang unggul. Kemudian juga yang kedua, adanya sistem pentadbiran, sistem pembesar 4 lipatan. Dan juga kalau kita lihat inilah dia, ada dibantu oleh pembesar-pembesar berempat. Kemudian yang ketiga, ada perundangan, ada hukum kandung Melaka, ada undang-undang Laut Melaka, ada adat Temenggung, menjadikan ianya aman. Dan aspek kegemilangan, kita lihat iaitu cara pembentukan empayar. Bagaimana empayar itu membesar, iaitu dengan penaklukan, perkahwinan dan juga naungan. Dan kenapa nak membentuk empayar? Penting dari sudut politik,
ekonomi, sosial dan agama. Okey. So kita berhenti setakat situ je. Jangan apa panjang-panjang, nanti sekarang kamu pengsan. Sebab overload dengan fakta. Baik. So cikgu nak bertanya kepada kamu. Okey, silakan seandainya kalau kamu ada sebarang